Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mahu membicarakan tentang seorang muslimah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, dan beliau dikenali sebagai ibu susuan bagi Imam Hasan Al-Basri. Siapa yang tidak kenal nama Hasan Al-Basri? Mari kita dengarkan cerita ini. Mudah-mudahan ia menjadi petunjuk kepada para ibu bagaimana untuk kita membina anak-anak yang saleh, yang salehah. Kita membina para ulama dalam rumah masing-masing. Di rumah Ummul Mukminin, Ummu Salamah, Hasan kecil dibesarkan dalam rumah tangga Nabawi yang syarat dengan nilai-nilai ketakwaan dan akhlak terpuji. Ia diasuh langsung oleh salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di samping ibu kandungnya yang sentiasa mencurahkan segenap perhatiannya bagi Hasan Al-Basri. Seringkali Ummu Salamah mengutus ibunda Hasan untuk suatu keperluan, maka Hasan pun meringik-ringik mencari ibunya. Ketika itulah Ummul Mukminin menggendongnya lalu menyusuinya hingga Hasan tenang kembali. Tak jarang Ummu Salamah mempertemukan Hasan dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, dan seringkali mereka memanjat doa baginya. Sekali waktu dibawanya Hasan kecil bertemu dengan Umar ibnu Khattab. Maka Umar pun berdoa, "Ya Allah, fahamkanlah ia tentang dinmu dan jadikanlah orang-orang mencintainya." Maka berbekalkan air susu yang penuh barakah dan doa Umar, maka kita baca bagaimana secara hebat imam besar ini sepanjang zaman diserapnya ilmu dan budi pekerti daripada rumah tangga Nabawi melalui guru pertamanya, iaitu Ummu Salamah. Titisan demi titisan air susu Nabawi yang dahulu dihisapnya kini telah berubah menjadi mutiara hikmah yang sentiasa mengalir dari lisannya. Menurut satu riwayat, kononnya berulang kali payudara Ummu Salamah mengeluarkan susu demi menyusui Hasan. Padahal secara biologisnya, seorang wanita hanya dapat mengeluarkan susu setelah ia melahirkan, sedangkan Ummu Salamah tak pernah melahirkan sejak diperisterikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak pula bernikah lagi setelah baginda wafat. Maka marilah kita ambil pelajaran betapa besarnya pengaruh nutrisi bagi kepribadian anak-anak kita. Bagaimana untuk membina anak yang hebat? Begitulah pengaruh makanan dan minuman yang boleh memberikan kesan terhadap kepribadian seseorang. Semakin baik yang masuk ke dalam perut, maka baik pula pengaruhnya. Maka makanan itu bukan sahaja hanya perlu bergizi, tetapi lebih daripada itu, hendaklah dipastikan daripada makanan dan minuman itu diperoleh. Adakah ia bercampur dengan yang syubhat atau yang haram? Ataukah murni dan juga ataukah ianya halal? Seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tirmizi, walaupun dikatakan hadis ini hasan gharib, ya Ka'b ibnu Ujrah, innahu la yarbu lahmun banata minas suht illa kanat an-naru awla bihi. Hai Ka'ab bin Ujrah, ingatlah bahawa daging yang tumbuh dari barang kotor itu lebih layak untuk masuk ke neraka. Keampunan doa seseorang juga bergantung pada apa yang masuk ke dalam perutnya. Maka semakin baik yang masuk ke dalam perut, semakin mustajab pula doa seseorang. Maka ingat perkara ini, jika mahu doa dimustajabkan, maka perhatikanlah terhadap apa yang masuk ke dalam perut. Ibnu Abbas mengatakan, aku pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Maka bangkitlah Sa'ad bin Abi Waqqas seraya berkata, wahai Rasulullah,
doakanlah supaya Allah menjadikanku orang yang mustajab doanya. Maka Nabi menjawab yang mafhumnya di sini, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Nescaya kamu menjadi orang yang mustajab doanya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, boleh jadi seorang hamba memasukkan sesuatu makanan haram ke dalam perutnya, kemudian amalnya tertolak selama 40 hari. Ingatlah, siapapun yang dagingnya tumbuh dari usaha yang haram dan riba, maka nerakalah yang lebih layak baginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka marilah kita berikan perhatian bagaimana untuk menumbuhkan anak yang hebat. Ia bermula daripada makanan yang masuk ke dalam perut. Maka Imam Hasan al-Basri, lihatlah bagaimana titisan demi titisan air susu daripada Ummu Salamah membina anak yang hebat ini. Mari kita lihat secara singkat. Siapakah Ummu Salamah sehingga kan air susuannya dibincangkan di dalam sejarah-sejarah. Baik, secara ringkasnya nama Ummu Salamah ini ialah Hindun binti Abi Umayyah Al-Makhzumiyah daripada Bani Makhzum, salah satu kabilah yang terpandang dalam suku Quraisy. Ayahnya dijuluki dengan Zadur Rakbi, iaitu bekalnya rombongan musafir. Sebab terlihat daripada kedermawanannya apabila ada sahaja mereka berpergian dalam keadaan bermusafir, orang lain tak payah buat bekal apa-apa. Sebab memang sudah disediakan oleh ayahanda Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah isteri Nabi SAW yang keenam ataupun yang dikatakan yang keempat menurut riwayat. Sebelum diperisterikan Rasulullah SAW, suaminya ialah Abu Salamah, salah seorang yang saleh sekaligus saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Ummu Salamah termasuk wanita yang paling cantik dan paling terpandang nasabnya. Tentangnya, Aisyah pernah bercerita. Ketika Nabi menikahi Ummu Salamah, aku resah bukan kepalang mendengar cerita orang-orang tentang kecantikannya. Aku pun berusaha menenangkan diri hingga dapat melihatnya dengan secara langsung. Tatkala aku melihatnya, sungguh ternyata ia jauh lebih cantik dari yang mereka gambarkan. Aku pun bercerita kepada Hafsah tentang perihal Ummu Salamah. Apa kata Hafsah? Tidak benar itu. Kamu hanyalah terbakar rasa cemburumu. Meski ia cukup cantik, tapi tak secantik yang kau ceritakan. Kemudian, setelah aku perhatikan lagi, ternyata ia seperti yang diceritakan Hafsah. Memang ketika itu, aku sedang terbakar rasa cemburu. Dan itulah kisah kecemburuan isteri-isteri Nabi SAW. Ummu Salamah merupakan contoh teladan dalam mendidik dan membesarkan anak. Dalam Sahihain diriwayatkan bahawa Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apakah aku mendapat pahala berkenaan dengan anak-anak Abu Salamah? Aku sentiasa memberi nafkah kepada mereka dan tidak meninggalkan mereka begitu sahaja, sebab mereka adalah anakku juga. Jawab Nabi, ya, kamu akan selalu mendapat pahala selama kamu memberi nafkah kepada mereka. Ummu Salamah termasuk sahabiah yang faqih dan luas ilmu. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau mencapai 378 hadis, iaitu 13 di antaranya diriwayatkan secara bersamaan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan kemudian 3 hadis khusus dalam Sahih Al-Bukhari dan 13 hadis terkhusus dalam Sahih Muslim. Selain penyantun, beliau juga merupakan wanita yang cerdas dan matang dalam berfikir. Kita pernah mendengar kisah ini. Di antara bentuk kecerdasan seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari dari sahabat Miswar bin Makramah dan Marwan bin Hakam, kata mereka, satu ketika Nabi SAW berdamai dengan penduduk Mekah. Beliau merintahkan untuk menulis surat perdamaian antara beliau dengan mereka. Seusai melakukan hal tersebut, Rasulullah menyeru para sahabatnya, hendaklah kalian bangkit untuk menyembelih unta kalian dan mencukur rambut, iaitu tahallul. Namun anehnya tak seorang pun daripada para sahabat yang bangun berdiri, sehinggalah Nabi SAW mengulanginya sabda itu sehingga 3 kali.
bayangkan, Nabi ulang sampai 3 kali. Maka ketika tak ada seorang pun yang merespon seruannya, Rasulullah masuk menemui Ummu Salamah lalu mengeluh tentang perihal sahabatnya yang membuatkannya kesal. Baginda kesal tentang hal itu. Maka wanita yang cerdas ini iaitu Ummu Salamah berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, adakah engkau menginginkan sesuatu? Keluarlah engkau tanpa bicara sepatah kata dengan siapa pun. Lalu sembelihlah untamu dan panggillah tukang cukur agar mencukur rambutmu." Rasulullah akhirnya keluar melaksanakan saranan isterinya tadi. Ketika orang-orang menyaksikan beliau melakukan hal tersebut, serentak sebahagian dari mereka bangkit untuk menyembelih unta mereka dan sebahagian lagi saling mencukur antara satu sama lain hingga nyaris satu sama lain saling bertengkar. Ummu Salamah adalah isteri yang cukup cerdas dan beliau umurnya cukup panjang iaitu wafat sekitar ketika berusia 84 tahun. Begitulah kisah Ummu Salamah, ibu susuan Imam Hasan Al-Basri. Dan kalau kita lihat siapakah Imam Hasan Al-Basri, kita tahu bahawa susuk tubuh ini tidak jarang kita dengar nama dia dan kita banyak mendapat kata-kata mutiara daripadanya. Sebelum kita menutup perbualan ini, marilah kita mendengar beberapa kata-kata mutiara yang ditinggalkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, kata beliau, seorang mukmin mestinya sedih setiap pagi dan petang, dan tak ada yang lebih pantas baginya selain itu, kerana dirinya senantiasa dihimpit dua kekhawatiran, dosa di masa lalu dan ia tidak tahu apa yang akan Allah perbuat terhadapnya, serta umur yang tersisa sementara ia tidak tahu dosa besar apa yang bakal diperbuatnya. Kemudian ada satu lagi kata-kata beliau, tidak seorang pun melihat nikmat Allah atasnya lalu berkata, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat illa aghnahu Allah Ta'ala wa zadahu. Maksudnya apa? Segala puji bagi Allah yang lantaran nikmatnya jadi sempurnalah setiap amal soleh, melainkan Allah pasti mencukupinya dan menambahkan nikmat kepadanya. Ada lagi kata-kata yang bijaksana daripada imam besar ini, iaitu sejelik-jelik kawan ialah dinar dan dirham, keduanya tidak bermanfaat hingga berpisah denganmu. Ada banyak lagi kata-kata yang disebutkan oleh beliau dan kita boleh carilah di mana-mana buku-buku sejarah tentang Imam Hasan Al-Basri, dan yang pastinya beliau merupakan anak susuan kepada seorang wanita hebat, isteri Nabi, salah seorang daripada isteri Nabi SAW, iaitu Ummu Salamah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat kebaikan daripada kisah begini untuk kita terus memastikan ahli keluarga kita mendapat susuan, anak-anak mendapat susuan daripada ibu yang baik, anak-anak mendapat makanan daripada sumber yang baik, dan mudah-mudahan dengan kita menjaga perkara ini, kita harapnya dapat melahirkan lebih ramai insan saleh di atas muka bumi ini. Hazabillah wa taufiq. Sekian sahaja daripada saya, Hafiz Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.